you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. Syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya dapat bertemu, saya dapat bersua, saya dapat berjumpa lagi dengan tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, Tuan Imam, Tuan Nazir, para alim dan ulama, para hafiz dan hafizah, para ustaz wal asatizah, mukminin dan juga mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini ingin saya berkongsi isi kandungan yang ada dalam kitab An-Nubuwah wal Anbiya di Syekh Muhammad Ali As-Sabuni mengenai Sayyiduna Muhammad Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih lagi ada rasa dalam hati, rasa was-was dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bincang, kita sebut nama Muhammad bin Abdullah. Betulkah Muhammad ini seorang Nabi dan Rasul? Betulkah Muhammad bin Abdullah ini daripada keluarga, nasab, keturunan orang yang baik? Adakah sifat Muhammad ini disebut di dalam kitab yang lalu, Taurat dan juga Injil? Adakah istimewanya Sayyidina Muhammad ini
Di mana keistimewaan, kehebatan yang ada pada Muhammad ini? Layakkah Muhammad ini, namanya Muhammad, batang tubuh Muhammad ini seorang manusia yang Allah lantik di kalangan min rijalikum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad yang Allah lantik min rijalikum, di kalangan kita sendiri manusia ini. Layakkah Muhammad ini Allah bagi keistimewaan, dibawa Isra wal Mi'raj, naik bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di sana ada beberapa golongan, dua tiga golongan yang menolak, yang langsung tidak mahu mempercayai perkara Isra wal Mi'raj. Secara automatiknya dia tidak mempercayai ataupun ada sedikit keraguan di dalam keyakinan dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak orang ni macam ni? Ada di kalangan kita, ada tak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begini? Jawapannya ada. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Muhammad bin Abdullah ini disebut di dalam kitab Taurat dan Injil? Ataupun kita katakan Bible lah sekarang ni kan, Old Testament dengan New Testament, datang apa sebut je lah. Bible lah kot barangkali kan, dah tersebut pasal Bible. Saya kemarin dapat tugasan daripada musyrif saya, penyelia saya, syarat untuk dapatkan sarjana, walaupun you dah habis tesis, kena buat jurnal ISI ke apa tau, ISI jurnal antarabangsa. 2 tesis, ya tesis, jurnal wajib. Selagi mana jurnal tak dapat siapkan, tesis tak boleh diiktiraf. Kamu tidak layak digelar sebagai orang yang ada kesarjanaan. Jadi dia panggil saya kemarin, pergi di rumah dia di Sungai Buloh. Pergilah kawan ni, Duk syok datang apa kan, dia kata kita nak bincang, dia kata nak buat artikel. Saya syok lah. Oh, sampai rumah dia pukul 4 lebih kurang, sembang pasal tesis apa semua. Jadi dia kata, ustazku, Inta kena buat yang pertama jurnal pendidikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik Ibnu Abbas. Okey. Duduk dalam kepala dah. Automatically saya rangka dah. Susun siap. Nak tekan keluar print dah. Syok. Tapi entah jangan gelak wai. Dia kata hak nombor 2 ni. Hak ni yang perlu. Hak nombor 2 dia kata Inta mesti buat jurnal mengenai bagaimana Yesus berjaya mendidik anak muridnya Paulus atau Johannes. Saya garuk kepala. Macam mana nak cari bahan dia, ustaz? Kat rumah ana ada 3 kitab. Satu Milal wal Nihal, perbandingan agama. Yang kedua cerita mengenai Yahudi. Yang ketiga cerita An-Nasrani. Tak, kita tak mau kitab tu. Kitab tu tak mau. Lepas tu hak mana? Entah kena pergi cari Bible. La ilaha illallah. Dia suruh pergi cari Bible.
Nak buat jurnal antarabangsa ni kena pi pegang, pi ambil, pi buka, selak, baca dan faham Bible. Selama-lama 38 dah umur tak pernah aku tengok Bible tu. Duk dengar biasalah, tengok tak pernah langsung. Quran pun kita jarang-jarang nak baca dia punya kitab tafsir. Kalau ada 10 tak sempat nak baca 10 kitab tafsir. Paling hebat pun 2 saja kita sempat baca kitab tafsir. Surah Fatihah sempat buka 1 kitab tafsir, 2 kitab tafsir. Allah nak rungkah Bible. Siapa boleh tolong Ustaz? Ada ke siapa-siapa kawan-kawan dalam ni bekas Kristian ke apa ke kan? Boleh bantu saya sama. Kalau ada siapa-siapa ada kebijaksanaan, tolong abang lah. Dia syarat orang yang buat benda ni, dia syarat kalau tak ada benda ni, hang buat tesis habis pun dia tak kira, tak aci. Dia tak aci. Boleh aci tak aci. Dulu dak jurnal. Kalau jurnal bidang kita is okay kan Pak Cik? Tak ada masalah. Kita boleh cari bahan-bahan dia. Boleh nak pergi cari Bible, bukan tak boleh. Tetapi rasa lan. Tahu tak rasa lan tu? Ada tak? Rasa lain macam ah. Rasa lain macam. Rasa tak sesuai nak pegang. Baik aku pegang Quran, baik aku pegang kitab ni. Cerita Nabi aku Sayyidina Muhammad Khatamun Nabiyyin. Allahu Akbar. Itulah cabaran. Saya anggap ini adalah cabaran dan dalam bentuk keilmuan. Susah nak dapat ilmu. Susah, bukan senang. Susah nak dapat ilmu. Tapi bila dah dapat ilmu, rasa lazat, rasa seronok ada ini. Allahu Akbar. Persoalannya, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tak nama Nabi disebut di dalam kitab Taurat dan Injil? Kadang-kadang kita hanya mendengar ya disebut nama Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Saya mengaji dulu pun saya ambil nakalkan pandangan para ulama dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Itu disebut dalam itu, ulama kata dalam kitab Taurat dan Injil namanya Injil Barnabas, tetapi pihak Kristian dia kata tak pernah jumpa Injil Barnabas ni. Barnabas tidak ada di kalangan Kristian, tetapi ulama kita katakan bahawa dalam Injil Barnabas ini disebut secara 1, 2, 3, 4, 5 nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail, sifatnya bagaimana. Dan saya nakalkan dalam kitab ini yang disebut oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Dia kata bagaimana orang tanya Sayyidina Amru bil Al-As. Siapa Sayyidina Amru bil Al-As? Iaitulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Mesir. Apabila Islam membuka kota Mesir, Islam berjaya masuk di Mesir. Mesir ketika itu bukan Islam. Mesir ketika itu di bawah kerajaan Byzantin. Byzantin ni orang mana? Kristian. Sebab itu bila kita sempat pergi berziarah ke sana, ziarahlah Masjid Sayyidina Amru bin Al-As. Ziarahlah makam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di situ. Dan sebelah Masjid Sayyidina Al-Amru bil Al-As ini, sebelah sahaja, sebelah menyebelah ini masjid, sebelah itu adalah gereja Qibti
yang besar sekali di Mesir. Kalau tuan-tuan tengok gereja dia, ya Allah, takjub. Hebat sungguh no orang Kristian ni. Nak menampakkan bahawa itulah Mesir pada ketika itu, di bawah Kristian. Bila sahaja Islam sampai, maka Sayyidina Al-Amru bil Al-As orang yang mula menerima cahaya Islam. Kata Al-Amru bil Al-As, orang tanya dia, adakah ada nama Muhammad ini disebut dalam Taurat dan Injil? Kalau sebut, macam mana yang Taurat Injil ni sebut nama Muhammad ini? Kata Sayyidina Al-Amru bil Al-As, apa yang Taurat Injil sebut persis sama dengan apa yang Al-Quran sebut. Allahu Akbar. Apa yang Quran sebut, tuan-tuan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Surah Al-Ahzab. Kita tengok di sini Al-Quran sebut bahawa makana Muhammadun, Muhammad ini kata Allah, aku lantik, aku angkat dia menjadi Rasul dan juga penutup segala Nabi min rijalikum, di kalangan kamu sendiri. Maknanya di kalangan manusia. Oh, nanti orang akan argue. Yelah, manusia zaman sekarang ni orang hebat. Dia akan argue, kalau dah Allah lantik Nabi Muhammad ini di kalangan manusia, apa yang istimewanya manusia ini? Apa yang hebatnya manusia ini? Namanya Muhammad ini Allah lantik, Allah angkat di kalangan manusia sendiri. Apa yang hebatnya manusia ini? Dia akan argue macam tu. Sebab itulah kita ada dengar manusia zaman moden ini sebut, oleh kerana Islam tak maju, Islam jadi mundur sebab orang dia ikut ajaran Muhammad ni lah. Ada doktor lagi, wallahualam, dah sembuh sakit ke belum, wallahualam. Ada suara-suara begini memang disebut secara terang, media pun sebut secara terang. Allahu Akbar. Sebab Islam mundur, orang duk ikut sangat ni ajaran Muhammad ni. Allahu Akbar. Sebab tu Islam tak boleh nak maju. Bukan salah ajaran Nabi, salah kita umat. Salah kita umat. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, pernah tak kita dengar cerita Ma'al Hijrah? Pernah tak kita dengar bila kita membaca tafsiran surah Li'ila fi Quraisyin, di situ ketika mana Nabi SAW membawa dagangan Sayyidatina Khadijah menuju ke Syam, ke Syria sekarang ini, maka di pertengahan jalan ditahan oleh seorang pendeta, sama ada namanya Buhaira atau Bahira, disebut dalam sirah. Bahira tahan, tunggu Ustaz, tunggu. Mai Ustaz, aku nak cek belakang hang. Tengok belakang Nabi ada cop kecil Khatamun Nabiyyin. Dia pesan pada
Pak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat balik. Buat balik Muhammad ni lala ni, buat balik. Jaga dia elok-elok. Pertahankan. Tu pesan pendeta, pesan padri masa itulah, pendeta, orang alim zaman itu. Buat balik lekas, jaga ni, jaga Muhammad, jaga elok-elok Muhammad ni. Pasal apa? Bunyi apa? So wanti okey. Tu satu perkara. Yang kedua, apabila peristiwa yang berlaku ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghari Hira, Nabi dalam keadaan menggigil, rasa takut apabila berjumpa dengan suatu suara yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidatina Khadijah tengok, awak ni laki aku, suami aku ni apa pasal? Ambil peluk selimut bagi. Sayyidatina Khadijah rahimakumullah radhiyallahu taala anha pi jumpa sepupu dia. Siapa sepupu Sayyidatina Khadijah? Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal ini? Dia adalah pendeta orang alim. Dia kata pada Sayyidatina Khadijah, macam mana hang gambarkan apa yang suami hang cerita, gambarkan dekat aku. Sayyidatina Khadijah pun ceritalah, suami dia menggigil dengar suara. Kata Waraqah bin Naufal, wahazan namus, dalam bahasa wahazan namus. Namus itu kata ulama ialah malaikat Jibril alaihi salam. Allahu akbar. Ini menampakkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar disebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar wujud dalam kitab mereka. Tetapi apakan daya, semuanya itu menjadi tahrif, diselewengkan oleh manusia yang tidak ada hati perut. Kenapa saya membawa benda ini kepada tuan-tuan? Supaya kita boleh membuka sedikit keyakinan, pemikiran bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar nabi. Sebab kita ada sedikit krisis keyakinan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni walaupun zaman yang kita kata canggih, memang canggih, tapi ada. Sekali kita tengok. Dan yang kedua, tuan-tuan muslimin muslimat, nasab Nabi ni mulia ke tidak? Nasab Nabi mulia. Kita ambil contoh yang paling dekat dengan akal fikiran dan perasaan kita. Apakah fakta yang menyatakan bahawa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa contoh? Contohnya adalah Al-Quran. Bangsa nasab Nabi adalah Quraisy. Tengok balik bahasa Al-Quran yang Allah campakkan atas muka bumi Allah adalah bahasa apa? Bahasa Quraisy. Al-Quran bahasa Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, kalau kamu berbeza pandangan tafsiran dalam mengenai Al-Quran, balik semak menggunakan bahasa Quraisy.
Nabi tak pesan, Nabi SAW tak pesan. Kalau berbeza pandangan tafsiran mengenai Al-Quran, balik pi semak dengan bahasa Ibnu Adi, bangsa suku Arab Arab, bangsa Arab Adi. Dak, mesti Quraisy. Mesti Quraisy. Sebab tu bila kita baca Al-Quran, setakat ni lah saya tak jumpa lagi orang yang mai kata, Ustaz, saya baca Quran ni, Allah, baca satu huruf rasa cemuih. Tak ada. Tak jumpa lagi. Setakat yang duk jumpa baca Al-Quran, Allah Ustaz, rasa tenang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan Imam kita baca pun sedap. Imam Ramadan kita ke? Ya Ustaz, InsyaAllah. Sebab tu bila orang pergi tunaikan haji dan umrah di Makkah Al-Mukarramah, kita boleh berimamkan dengan imam yang baca satu juzuk. Kita tak rasa jemu, sebab kita mendengar alunan bahasa Arab, bahasa Nabi, bahasa Al-Quran, bahasa Quraisy dan bahasa syurga. Sebab kita takkan jemu. Tuan-tuan bacalah Quran. Yang menjadi masalah kita tak baca. Jadi masalah sebab kita tak baca. Yang tak baca tu jadi masalah. Yang baca insya-Allah dia akan tenang, jiwa dia akan tenang, pasti tuan-tuan. Tu yang kata mulia tak mulia. Tengok sifat Nabi. Sifat Nabi SAW. Kita mengaji kan, orang yang mengaji sifat 20, automatik dia akan jumpa sifat Nabi. Tak banyak. Ulama catat tu 4 je. 4 je. Walaupun sifat Nabi ni banyak, tapi ulama nak fahamkan kita tu, hang mesti tahu sifat Nabi yang wajib ni ada 4. Yang pertamanya Siddiq. Sifat Nabi yang pertama adalah Siddiq, benar. Yang kedua, sifat Nabi adalah amanah. Yang ketiga, sifat Nabi adalah tabligh, menyampaikan dakwah Islam. Yang keempat, sifat wajib bagi Nabi adalah fatanah, iaitu Nabi SAW adalah bijak. Ambil sifat Nabi yang pertama, as-sidqu, bercakap benar. Sekadar kita membaca buku-buku sirah Nabi SAW, tidak pernah kita berjumpa bahawa riwayat-riwayat dalam hadis, dalam Al-Quran sebut Nabi SAW cakapnya dusta, cakapnya bohong, cakapnya menipu. Pernah jumpa? Tak pernah. Tidak pernah kita bertemu walau sekelumit menceritakan bahawa Nabi SAW bercakap bohong. Tak pernah tuan-tuan. Tetapi Al-Quran menegaskan bahawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa yunha. In huwa illa yuha. Muhammad ini, dia sekali-kali tidak akan bercakap bohong, dusta, menipu, melainkan cakapan Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan macam kita. Kita cakap bohong. Hari ni letak jawatan, di dalam masa 24 jam boleh turn back. Kita cakap bohong. Bohong kita. Tu manusialah kita lah. Kita mengaku, yes, memang kita
cakap 10, 9 belum tentu percaya. Kalau percaya satu tu kira hebat lah. Orang lain lah, bukan orang sini. Orang sini okey insya-Allah. Sifat manusia begitu sifat kita. Tetapi Nabi SAW memang sifat Nabi bercakap benar, berkata benar. As-sidqu, itulah sifat Nabi. Daripada mula kecil Nabi SAW sampai remaja, dewasa, berkahwin, sehingga wafat pun Nabi tak bercakap bohong. Kita masa kecil-kecil, Allah, bukan kata tuan-tuan, saya pun serupa kan. Nak main bola, saya suka main bola dulu sekolah menengah dah ni. Pi tuition, dalam beg tu bukan ada buku pun, ada baju bola, seluar bola, boot bola. Ayah tanya, hang pergi mana ni? Nak pergi tuition lah. Tuition apa hari-hari ni? Hari ni buat speed. Buat speed hari ni, latih tubi. Ayah kita orang tua, orang kampung, dia percaya anak dia mengaji sekolah agama. Kan? Main lah sekolah agama. Syoknya ayah saya tuan-tuan, dia tak reti bahasa Arab. Tapi bila saya balik sekolah pukul 1.30, pukul 2, lepas mandi, semayang semua, dia panggil, tadi hang mengaji apa kat sekolah? Saya abang ada, saya mengaji fiqh tadi ayah. Hang ambil buku tu, hang baca depan aku. Dia suruh baca depan dia. Perang. Dia tak faham pun, dia tak reti pun, tapi dia suruh kita baca. Oh, hebatlah. Saya salute. Terima kasih ayah dan ibu. Nak cerita minat main bola punya pasal, tak pergi tuition, pergi main bola lawan di pokok sana. Daripada Al-Ustaz jauh, lawan di pokok sana. Balik sampai rumah pukul 9. Hei, hang tuition apa daripada pagi sampai ke malam ni? Pecah lubang kan. Balik-balik tu terlena terus ya, tak baca buku dah. Tu kita manusia namanya manusia kita. Sebab tu walaupun Nabi SAW Al-Quran sebut min rijalikum, tetapi walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa khataman nabiyyin. Walaupun Allah angkat Nabi Muhammad ini di kalangan manusia, di kalangan kita, tapi dia bukan sama macam kita. Dia tak semacam. Tuan-tuan tengoklah, saya baca sirah Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi SAW. Sampaikan cerita bagaimana Nabi SAW mandi bersama Sayyidatina Aisyah. Mandi sama-sama, berduaan. Kata Sayyidatina Aisyah, kami mandi sama-sama. Aku dengan Rasulullah mandi sama-sama, kami dua orang. Satu ketika pula kata Sayyidatina Aisyah, aku malu dengan Nabi. Aku ketika itu kedatangan haid, aku uzur, aku minta izin. Kata Nabi, hang nak pergi mana Aisyah? Aku hari ni haid lah Nabi. Tak apa, pergi ambil kain pakai, mai tidur sebelah aku. Allahu Akbar. Nabi SAW tunjuk sampai ke situ sekali sifat kebaikan. Tunjuk pada suami, teladan pada isteri. Untuk umat, untuk kita, tu sifat Nabi. Orang tanya lagi, hebat sangatkah Muhammad ni? Mulia sangatkah Muhammad ni sampai kita
Segi cara makan pun kita tiru, cara berjalan kita tiru. Kalau ada kesempatan, tuan-tuan jumputlah Syekh Nuruddin mari sini. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana Syekh Nuruddin dia beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim Allah, alim Syekh Nuruddin. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana dia pakai cincin ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak lengkap, saya tak lengkap. Nabi SAW suka pakai cincin, tapi saya rasa tak serasi. Tu tak buat dah sunnah kan. Orang yang pakai cincin salah satunya memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yalah, hak mampu kita buatlah. Tapi pada batang tubuh Syekh Nuruddin itu saya tengok bahawa dengan sinar alimnya, ulamanya, dengan sunnah yang diamalkan, Allahu Akbar, kita boleh ambil sedikit manfaat di situ. Tengok dia pun sudah, kita tengok batang tubuh dia pun, Allahu Akbar, kita boleh mendapat sesuatu ilmu daripada beliau. Nak tengok bahawa Nabi SAW ini mulia ke tidak, kita duk bincang bahawa mulia sungguh ke Muhammad ini. Ya Allah, tuan-tuan tengok kan, disebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Disebut dalam ayat Al-Quran itu, yang pertamanya siapa yang puji? Allah yang puji pada Nabi. Yang keduanya siapa yang puji? Malaikat yang puji. Masuk waktu dah ke? Belum lagi. Allah yang pertama, Allah sendiri puji, Allah yang puji. Yang kedua, malaikat puji, Allahu Akbar. Penduduk langit puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penduduk bumi puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, mulia tak Nabi? Mulia. Sekejap tuan-tuan tanya pula, ramai mana ustaz penduduk langit dengan bumi? Hak mana paling banyak? Mana nak tahu? Tuan-tuan pun nak buat kajian semula. Boleh juga nak tanya kan, penduduk langit dengan penduduk bumi mana paling ramai? Kena naik pergi tengok. Sebab saya baca kat mana tak tahu, dia sebut bahawa dalam masa yang terdekat ini, mungkin 10 tahun ke 5 tahun ke, kita akan buat pusat pelancongan di angkasa lepas. Tak tahu betul ke salah saya baca. Buat pusat pelancongan di angkasa lepas, aero angkasa. Baguslah. Boleh tuan-tuan pergi teropong tengok, adakah makhluk langit? Kalau saya tanya pandangan saya secara peribadi, saya kata penduduk langit lagi ramai daripada penduduk bumi. Sebab apa? Secara logik je lah kan. Saya secara logik je lah kita bersembang. Sebab bumi kecil je. Kecil je bumi. Ruang lingkup angkasa sana lagi luas. Pasti penduduk sana lagi ramai. Allahu Akbar. Tu tuan-tuan, mulianya Nabi SAW. Baik, kalau belum masuk, insyaAllah saya sambung sikit lagi. Orang tanya lagi, ni semua yang saya bincang dengan tuan-tuan, inilah perdebatan dengan golongan-golongan yang krisis keyakinan dia pada Nabi SAW. Yang saya sebut ni, dia real. Dalam blog, dalam internet, dalam Facebook, benda ni dia saling berdebat. Hebat sangat ke Muhammad ni? Kalau hebat, kat mana kehebatan Muhammad ni? Tu
Sampai teratur dia tanya, hebat. Saya nak jawab gini je saja tuan-tuan. Nak tengok hebat tak hebat Nabi SAW. Kita ambil dulu anak murid Nabi SAW. Jangan tengok Nabi lagi. Tengok anak murid Nabi SAW. Ada ramai anak murid Nabi. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Saya ambil yang sahabat paling kecil. Sahabat paling kecil, sebab saya kaji tentang dia. Sahabat Nabi SAW yang paling kecil namanya Abdullah bin Abbas. Dia digolongkan sebagai sigharus sahabah. Ni yang disebut dalam kitab sirah bahawa Abdullah bin Abbas ini ketika dia lahir mungkin dalam umur 4-5 tahun, selepas itu Nabi SAW wafat. Tetapi dalam banyak-banyak sahabat Nabi SAW, dalam beratus susur galur sahabat Nabi, kenapakah Abdullah bin Abbas ini digelar dengan gelaran Al-Habaru Ummah, Al-Habaru Islam? Kenapa digelar sebagai Al-Habru Ummah wal Habru Islam? Lautan Islam, lautan ilmu, lautan ummah. Dalam banyak-banyak senarai sahabat Nabi, inilah seorang-seorangnya digelar Al-Habru Islam, lautan Islam. Tu hak kecil sekali sahabat Nabi. Kenapa tuan-tuan? Nak menggambarkan bahawa inilah manusia yang dididik oleh Nabi SAW, yang berjaya ditarbiyah oleh Nabi SAW. Dari segi keilmuannya, ilmunya hebat tuan-tuan. Ilmu Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas ini hebat. Saya tak mau ambil semua, nak cerita masa dia meninggal je. Nak cerita Sayyidina Abbas, Abdullah Abbas ini apabila nak dikebumikan di dalam liang lahat. Tak masuk lagi waktu no. Pukul berapa masuk? Mari dah. Takut sekali bila saya sebut azan kan tengah-tengah tak syok pula. Azan dah Ustaz Saleh. Sila. Faddalu ya ustazuna wa syekhuna muazzin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة آت محمد وسلم InsyaAllah saya ambil sikit masa lagi tuan-tuan. Ya, bercerita mengenai Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Kita ambil contoh anak murid yang berjaya dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah namanya Abdullah bin Abbas. Kita melihat ini dicatat dalam banyak kitab sirah. Dalam kitab Hilyatul Awliya pun sebut, Hayatus Sahabah pun sebut. Ini kitab-kitab yang hebat. Saya baca dalam tu bagaimana apabila Abdullah bin Abbas dimasukkan jenazahnya di dalam liang kubur, letak sahaja jenazah Abdullah bin Abbas, datanglah seekor burung masuk dalam kain kafan. Dia masuk dalam kain kafan ini, burung tu tak keluar-keluar. Dia cari pun tak jumpa. Kemudian dengarlah suara yang menyebut keluar daripada liang itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahu Akbar. Hebatnya manusia ini tuan-tuan, muslimin muslimat, bukan calang-calang orang. Ini baru anak didik, ini baru anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru muridnya. Bagaimana kita nak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hebat tak Nabi? Istimewa atau tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Jauh langit dengan bumi kita nak ukur. Kalau sudah kita tengok anak murid pun sudah hebat, bagaimana tuan gurunya? Pasti insya-Allah tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi ada orang tanya, kalau dah hebat ni bagaimana? Dah istimewa sangat Muhammad ni, tunjukkanlah sikit, ceritakanlah sikit.
Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, apabila Nabi Adam alaihi salam nak memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dia bersalah, diceritakan bahawa Nabi Adam alaihi salam nampak di sisi arasy Allah bersebelahan dengan nama Allah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu siapa yang cerita? Yang cerita itu adalah Abul Anbiya Sayyidina Adam alaihi salam. Dia sudah cerita bagaimana Muhammad namanya sudah ada di arasy Allah Subhanahu wa taala walaupun jasad tidak ada. Orang tanya dalam masalah Isra wal Mi'raj, sebab ada beberapa pandangan yang tidak mempercayai berlakunya Isra wal Mi'raj kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau persoalan kita utarakan, kita bertanya, layakkah Muhammad ini, layakkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah? Allah pilih Nabi Muhammad berjumpa bertemu di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Layakkah tidak? Jawabnya layak, tuan-tuan muslimin muslimat. Al-Quran puji dak Nabi, Al-Quran puji nama Nabi ada dak dalam Taurat dan Injil, disebut atau tidak? Disebut dalam Taurat dan Injil. Sifat Nabi hebat dak? Sifat Nabi hebat dan mulia. Sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Nasab Nabi mulia atau tidak? Tengok Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah semuanya nampak hebat, nampak mulia, layakkah Muhammad ini dibawa oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Jawapannya layak sekali-kali, tuan-tuan. Cuma dalam masalah Isra wal Mi'raj ini, orang nak berpegang dengan pandangan satu, pandangan dua itu terpulang pada dia. Tetapi pandangan kita adalah paling layak. Allah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan mengenai Isra wal Mi'raj, adakah Nabi di Isra dan Mi'rajkan dalam bentuk mimpi sahaja, dalam bentuk roh sahaja? Pandangan yang pertama kata berlaku Isra wal Mi'raj dalam bentuk roh, dalam bentuk mimpi. Yalah, macam mana nak boleh percaya? Kalau roh boleh percaya, sebab roh dia kata macam kita tidur kan. Contoh macam kita tidur, pi merata-rata, nak pi ke mana sebut je, pi selalu. Tu dia kata. Itu contoh pandangan yang pertama. Dalam bentuk mimpi sahaja. Pandangan yang kedua kata ini adalah pandangan Orientalism. Orientalis kata pandangan kami langsung tak percaya Isra Mi'raj ini. Bahkan bukan Isra wal Mi'raj, Al-Quran tu sendiri pun kami tak percaya. Ni Orientalis. Hak saya kenal tadi pun Orientalis dah juga tu. Orientalis. Maka kita berpegang kepada pandangan yang ketiga, iaitu pandangan jumhur. Pasti Isra wal Mi'raj berlaku ke atas batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara roh dan juga jasad. Roh dan juga jasad. Ini yang kita pegang, ini yang kita yakin
Sebab Allah sendiri sebut dalam Al-Quran dalam perkataan asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tu secara jelas, ya, keyakinan kita walaupun dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, hatta kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakin kesemuanya itu adalah benar, itu adalah benar, dan itu adalah benar. Cuba kita tengok, saya ambil sikit nak tutup, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Ya, dicatat dalam ini kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rawa Ibnu Abbas qala, wa qad ruwiya Ibnu Abbas qala wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul itsnin wastanbi yaumul itsnin wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaumul itsnin wa tufiya yaumul itsnin. Hadis rawahu Ahmad. Dia kata Syekh Muhammad Ali Sabuni, dia menakalkan hadis daripada Imam Ahmad yang diriwayatkan daripada jalan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas rahimahullah, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Isnin. Wastambi yaumul Isnin. Istambi ini apabila Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diiktiraf oleh Allah dan Rasul, diiktiraf oleh Allah menjadi Rasul, juga jatuh pada hari Isnin. Lahir pada hari Isnin, diangkat menjadi Nabi dan Rasul juga pada hari Isnin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumul Isnin. Berlaku hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah juga pada hari Isnin. Wa tufiya yaumul Isnin, dan hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga jatuh pada hari Isnin. Wa hadza wa billahi taufiq. Yang baik daripada Allah, sebelemah itu kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf di atas segalanya. Moga-moga ilmu yang sedikit kita dapat sedikit manfaat. Moga-moga Allah balas dalam bentuk ganjaran pahala kepada kita. Dan moga-moga kita yang berada di rumah Allah pada malam ini, Allah bagi nikmat kesihatan pada kita, Allah bagi nikmat pahala pada kita, dan Allah jauhkan kita daripada segala azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya so far